Jadi untuk menaikkan foreign direct investment ni saya rasa tidak ada banyak masalah. Dan ini secara tak langsung akan menyebabkan bukan setakat FDI masuk, bukan setakat banyak kilang-kilang baru akan dibuka di dalam Malaysia ni. Kita punya mata wang akan kembali kukuh dan ianya akan menyebabkan barang-barang yang kita beli dari luar negara akan jadi lebih murah. Kemudian penghasilan barang-barang tempatan yang ada elemen, bukan semua benda tu, bahan tempatan tu semua tak ada barang daripada luar. Ada juga sebahagian komponen-komponen yang kena import juga. Itu pun juga akan turun harga. Dan dalam masa yang sama, kita mengharapkan selepas ini kita punya hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terkesan teruk. Hubungan kita dengan India teruk. Zamri ada? Dr. Zamri ada. Kita punya hubungan dengan China terkesan teruk. Hubungan kita dengan European Union pun rosak semenjak Tun Dr. Mahathir memanggil duta-duta European Union, suruh mereka ni menekan Datuk Seri Najib dulu, dan akhirnya European Union mengharamkan minyak sawit kita. Benda ni semua perlu dipulihkan. Saya yakin untuk tempoh 6 bulan yang akan datang, kerajaan ni insya-Allah stabil. Tok, ada orang bagi tahu kepada saya. Ya. Seandainya Datuk berada di dalam kabinet itu, bertanding pilihan raya pun ini, berada dalam kabinet kerajaan perpaduan ini, maka lengkaplah dia kata kabinet ISA. Sebab Anwar sendiri, Datuk Saifuddin Nasution dan juga Zamri ni adalah Saifuddin tak pernah masuk. Saifuddin tak. Kan? Maknanya kabinet ISA ni kalau Datuk ada sekali. Datuk buat kesimpulan, kalau ada Datuk tertinggal apa-apa yang Datuk nak. Kesimpulannya saya mengharapkan supaya yang amat berhormat Datuk Seri Presiden dapat memastikan bahawa barisan kepimpinan yang dia nak pilih dalam pasukan baru dia menjelang pemilihan 20. Ya, sebelum Datuk buat kesimpulan, Datuk setuju dengan beberapa cadangan tidak dipertandingkan Presiden dan Timbalan Presiden pada pemilihan akan datang. Saya secara peribadi merasakan memang betul kita perlukan kestabilan dalam parti. Namun sekiranya kita tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan, ini akan menyebabkan akan berlakunya groundswell, akan berlakunya apa yang dipanggil sebagai kebangkitan macam api dalam sekam di peringkat bawah. Dan ini boleh mendatangkan implikasi yang lebih parah. Dan saya yakin Datuk Seri Zahid sebagai seorang yang berpegang teguh kepada prinsip demokrasi. Dan saya tengok dia ni anak jantan. Dia antara orang yang pertama yang mengizinkan pertandingan presiden. Berapa puluh tahun kita tak ada pertandingan presiden, tetapi 2018 lepas dia menjadi pemangku presiden, dia membenarkan pertandingan presiden itu berlaku. Saya rasa pemilihan ini perlu diteruskan. Pemilihan ini perlu diteruskan. Dan saya merayu supaya ahli-ahli sedar bahawa hari ini orang yang kita boleh yakin dapat menjaga parti kita, tested, sudah teruji. Walaupun dia akhirnya terpaksa berhadapan dengan 87 pertuduhan kerana tidak mahu tunduk kepada desakan Mahathir. Sewajarnya Datuk Zahid diberikan peluang untuk terus kembali menjadi Presiden UMNO selepas pemilihan pada tahun depan. Datuk simpulkan. Jadi saya nampak barisan kepimpinan yang Datuk Seri Zahid mahu kemukakan dalam line up dia perlulah menggambarkan permajaan parti itu sendiri. Tidak boleh terlalu ramai muka-muka lama, muka-muka yang dah exhausted, yang dah penat, dah letih. Exhausted. Yalah dah terlalu letih. Macam dalam arti kata lain, janganlah letak dinosaur macam Anwar Musa, macam Tajuddin Rahman. Dah tak ada dah kan. Maknanya kena nampak proses permajaan parti tu.
kena nampak bahawa kita bersiap sedia untuk menyediakan pelapis-pelapis untuk menggantikan kita. Kena nampak benda tu. Jadi proses untuk orang menolak beliau juga akan terencat. Dan setakat ni saya tengok dalam banyak-banyak pemimpin termasuklah dalam pemerintahan Datuk Seri Najib sendiri saya rasa kelebihan yang ada pada Datuk Zahid ialah keberanian beliau untuk mengenengahkan anak-anak muda sebagai calon pilihan raya. Terbukti. Kita lihat di Melaka 86% muka baru diletakkan sebagai calon pilihan raya. Di Johor 75%. PRU 15 pun. PRU 15 pun 86% muka baru. Dan ini tak pernah dilakukan oleh mana-mana pemimpin dalam parti kita. Jadi saya harap benda ni diteruskan bila mana line up UMNO nanti diketengahkan. Tengok ada perubahan. Biar orang nampak ada perubahan. Biar orang nampak ada kesinambungan. Biar orang nampak bahawa masa depan UMNO ini berada di tangan yang betul. Itu penting. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia. Tadi tak sebut tu 1 jam setengah berdiskusi daripada tajuk wajarkah dikaji semula undi 18, dan Datuk pun sudah bagi gambaran tadi undi 18 kita tidak boleh jadi kerajaan yang flip flop, tetapi sesuatu harus dilakukan supaya undi 18 yang berumur 18, 19 dan 20 tahun ini kembali mengenal tentang negara, kembali mengenal bagaimana rupa dan wajah untuk nak memilih pemimpin ataupun kerajaan.